Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum cerita disampaikan, dengarlah pantun saya ini. Anak ikan dimakan ikan, ikan ada di tepi sawah. Ayolah kawan, mari dengarkan cerita bertajuk Kasihnya Ayah. Hari ini hari lahir Nora yang ke-9 tahun. Nora sangat gembira. Ayahnya bercadang untuk mengadakan majlis hari lahir untuknya. Tengah hari itu, sebaik saja Nora sampai di rumah, dia terbawa masakan yang enak. Cepat-cepat dia tanggalkan kasut dan berlari ke dapur. Bau enak itu membangkitkan selera makannya. Ibu, tegur Nora sambil meletakkan bagnya di atas meja. Ibunya tersentak apabila terdengar tegurannya. Nora, sudah berapa kali ibu pesan, sebelum masuk ke dalam rumah, berilah salam. Itu kan amalan orang Islam. Nora cuma tersengih saja mendengar kata-kata ibunya. Mak Su, jerit Nora apabila terlihat ibu saudaranya. Mak Su hanya tersenyum. Bila Mak Su sampai? Pagi tadi saja Mak Su datang nak meraihkan hari lahir Nora. Jam sudah pukul 5 petang. Makanan sudah terhidang di atas meja. Ada sate, mihun goreng, kek, buah-buahan, dan kuih muih. Beberapa kawan baik Nora dan jiran terdekat sudah tiba. Mereka datang membawa hadiah. Ibu dan Mak Su juga memberikan hadiah istimewa. Cuma ayahnya saja yang belum pulang. Nora berasa sungguh gelisah kerana ayahnya berjanji mahu pulang awal. Setengah jam kemudian, majlis pun dimulakan. Ibu Nora mahu ia diteruskan biarpun ayah Nora masih belum pulang kerana kasihan ke tetamu yang sudah lama menunggu. Nora berasa sungguh terkilan. Ketika tetamu sedang menjamu selera, barulah wajah ayahnya muncul di muka pintu. Nora segera mendapatkan ayahnya. Mengapa ayah lambat? Penat Nora tunggu. Kata Nora, manja, separuh merajuk. Maafkan ayah, kereta rosak di tengah jalan. Penat ayah membakinya. Kata ayahnya dengan muka merah kerana penat. Peluh ngalir di dahinya. Melihat ayahnya pula dengan tangan kosong, sekali lagi hati Nora tersentuh. Mana hadiahnya ayah janjikan? Ayah berjanji mahu belikan Nora hadiah istimewa. Wajahnya berubah, namun dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak lagi serang tadi. Nora cuma membisu. Air matanya menitis, hatinya sebak. Sampai hati ayah, jerit hatinya. Ayah tidak pernah berbohong pada Nora. Hadiah-hadiah yang diterima langsung tidak menggembirakan hatinya. Ayah menyadari perubahan pada Nora dan terus menghampiri anak tunggalnya itu. Ayah minta maaf sebab tak dapat belikan hadiah seperti yang ayah janjikan. Kereta ayah kan rosak. Ayah tak sempat beli tadi. Nanti ayah belikan. Ujar ayahnya lembut sambil mengusap-usap rambut anaknya. Namun, Nora tetap merajuk. Wajahnya masam mencuka. Abang nak ke mana ni? Soal Puan Salma. Abang nak ke pasar raya. Nak belikan hadiah untuk Nora. Hujan di luar tu, kata Puan Salma tidak senang. Maksud dia melihat dari dalam. Tak apalah, sekejap saja. Balas ayah Nora sambil menghidupkan enjin kereta. Berderum-derum bunyi kereta kancilnya bergerak. Begitulah kawan-kawan, sikap Nora yang degil dan keras kepala itu telah menyusahkan ayahnya. Kita tidak wajar mendesak dan memaksa ibu bapa kita dengan perkara yang remeh-temeh. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Ayah Nora masih belum pulang. Ibu Nora resah menunggu suaminya di ruang tamu.
Rancangan televisyen yang dipaparkan langsung tidak menarik minatnya. Hujan makin lebat. Nora menjenguk keluar tingkap dari biliknya. Dia juga bimbang memikirkan ayahnya. Rasa menyesal mula menyelinap di hati. Tuk-tuk! Ketukan di pintu mengejutkan mereka. Nora segera keluar dari biliknya apabila menyadari ayahnya sudah pulang. Namun, bukan ayahnya di pintu sana. Nora melihat ibunya terkedu menerima berita yang dibawa oleh anggota polis itu. Ayah kemalangan, kata ibu dengan suara menggeletar. Dia memandang tepat ke wajah Nora dan Maksu. Air mata ibu mengalir. Akhirnya, Nora menangis teresak-esak. Dia menyesal kerana terlalu mementingkan diri sendiri. Rakan-rakan, lihatlah apa yang telah terjadi pada Nora. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Hampir 3 hari ayah koma. Kaki kanannya patah kerana berlanggar dengan sebuah kereta. Selama itulah juga Nora setia menunggu ayahnya. Dia cuma mahu ayahnya pulih dan sedar semula. Hadiah daripada ayah untuknya telah diterima. Seutas jam tangan bertali biru itu terlalu cantik untuknya. Apabila ayahnya membuka mata, Nora menangis dan memeluknya. Berkali-kali dia meminta maaf. Ayah membalas rangkulan Nora sambil mengusap-usap kepala anaknya dengan lembut. Sudahlah, Nora tidak berbuat salah pada ayah. Ayah terlalu sayangkan Nora. Mulai hari itu, Nora berjanji akan menjadi anak yang baik. Dia tidak akan menyakiti hati kedua ibu bapanya lagi. Pengorbanan ayah dan ibu terlalu besar buatnya. Dia mahu belajar bersungguh-sungguh dan hadiahkan kejayaan kepada ibu bapanya yang tersayang. Begitulah cerita saya. Seharusnya sebagai seorang anak, kita janganlah menyusahkan dan menyakiti hati kedua ibu bapa. Sikap pentingkan diri sendiri harus dielakkan. Semoga cerita saya ini dapat dijadikan teladan buat panduan kita bersama. Sekian, terima kasih.